Buletin Didik 9 Mei bersama saya Zati Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Janet Tan mengharumkan nama negara di pentas dunia apabila memenangi anugerah Child Passenger Safety International Instructor of the Year daripada sebuah pertubuhan di Amerika Syarikat. Kempen peribadi mengenai keselamatan penumpang kanak-kanak yang dimulakannya sejak 5 tahun lalu diiktiraf apabila Parlimen Malaysia meluluskan undang-undang keselamatan penumpang kanak-kanak yang pertama seumpamanya di negara ini pada Januari 2020. Janet berazam untuk mengubah budaya tentang keselamatan kanak-kanak di jalan raya di Malaysia. Ketika negara mencatat jumlah kematian kanak-kanak dalam nahas jalan raya 10 kali ganda lebih tinggi berbanding Amerika Syarikat. Dia ke Amerika bagi menghadiri kursus latihan pensijilan Juruteknik Keselamatan Penumpang Kanak-kanak Nasional CPST dan sehingga kini telah melatih 77 juruteknik termasuk 12 di Singapura. Inisiatif Janet ini membolehkan dia mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Amerika Syarikat mengatasi 8 calon lain atas usahanya membuktikan tiada ada had atau batasan dalam isu keselamatan penumpang kanak-kanak. Janet turut menubuhkan sebuah badan bukan kerajaan pertama di negara ini yang khusus memastikan keselamatan kanak-kanak di jalan raya. Jelasnya, walaupun undang-undang keselamatan penumpang kanak-kanak sudah tersedia, masih banyak yang perlu dilakukan bagi mewujudkan kesedaran masyarakat tentang keselamatan penumpang kanak-kanak. Hendak melentur buluh itu biarlah dari rebungnya. Jika sudah menjadi buluh, sukar pula untuk diubah tabiatnya. Bukan sekadar peribadi dan tutur kata berhemah, setiap pelakuan yang baik dalam kehidupan harian juga perlu disemai sejak kecil, termasuk kepentingan mengenai alam sekitar. Dan atas tujuan itu, Sekolah Kebangsaan Bar Kelala Lawas Sarawak menganjurkan program Fostering the Forest sebagai usaha mendidik generasi muda lebih peka terhadap alam sekitar. Selain memupuk perasaan cinta dan tanggungjawab terhadap hutan dan alam semula jadi sejak dari usia muda, Cikgu Leo Forster, Ruben anak Upung, tampil dengan inisiatif mendidik anak muridnya tentang kepentingan serta peranan hutan dalam menangani isu perubahan iklim. Program Fostering the Forest menggunakan pendekatan kaedah pembelajaran di luar bilik darjah. Semua aktiviti dijalankan di Taman Botani milik sekolah itu yang hampir dengan hutan hujan semula jadi negeri Sarawak yang kaya dengan berbagai spesies flora dan fauna. Terdapat 4 bidang pembelajaran utama yang murid boleh terokai di Taman Botani ini, iaitu entomology, pembelajaran mengenai serangga; botany, pembelajaran mengenai tumbuhan; ornithology, pembelajaran mengenai burung; dan ekologi, pembelajaran mengenai ekosistem. Kami berhasrat untuk melahirkan naturalis cilik dalam kalangan murid kami dan seterusnya membuka peluang pekerjaan bagi menjana ekonomi di kawasan pedalaman tanah tinggi ini dalam sektor pelancongan. Jelasnya lagi, konsep Foster diketengahkan supaya anak-anak muridnya dapat menjaga dan memelihara hutan ini sepanjang 6 tahun sesi persekolahan mereka di SK Bakelalan. Kira-kira 500 kenderaan diarah berpatah balik sehingga petang semalam ketika melalui 3 sekatan jalan raya SJR utama untuk memasuki negeri Kelantan. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiq Mamat berkata selain tiada surat kebenaran rentas negeri, pengguna jalan raya terlibat turut memberikan alasan tidak munasabah. Seakan bertindak nekat, ada juga yang mencetak surat kebenaran rentas negeri tanpa tanda tangan serta cop kebenaran pihak berkuasa yang dimuat turun menerusi laman web Polis Diraja Malaysia PDRM. You print dalam sistem web, tapi you kena pergi ke balai yang berhampiran. Pengesahan daripada OCS ataupun pegawai polis di balai berkenaan. Bukan boleh print itu bawa balik. Ini saya anggap ini mencuba nasib lah. So nasib dia tak baik, dapat tangkap, kita ambil tindakan dan diarah pulang balik. Tambahnya, paling ramai telah berpatah balik adalah di SJR Sempadan, Gua Musang dan Pasir Putih. Terdapat peningkatan jumlah kemasukan kenderaan ke Kelantan beberapa hari kebelakangan ini, iaitu sebanyak 7% berbanding hari biasa. Beliau ditemui ketika membuat tinjauan di 2 SJR di Mukim Bunut Susu tengah malam semalam. Sempena pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD membabitkan 3 kampung.
iaitu Kampung Paya Ular, Tualang dan Becah Palas yang berkuat kuasa sehingga 22 Mei. Untuk itu, 117 anggota polis, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela terbabit dalam penugasan di 13 SGR. Turut dikenal pasti 30 laluan alternatif termasuk lorong tikus di kawasan terlibat. PKPD di 3 lokaliti itu membabitkan 1,800 penduduk daripada 500 keluarga. Kekuatan hidup wanita yang bergelar ibu hanyalah anak-anak terutama yang bergelar ibu tunggal. Biarpun tanpa insan bergelar suami di sisi, segalanya dicurahkan demi memastikan anak-anak berjaya apabila dewasa kelak. Sempena sambutan Hari Ibu, kita selami kehidupan penuh berliku seorang wanita yang mengidap kanser membesarkan anak-anaknya. Fazila Muhammad Yusof, 51 tahun atau lebih mesra disapa ibu, ditinggalkan sehelai sepinggang 16 tahun lalu. Sejak itu kudratnya hanyalah mencari rezeki membesarkan 3 anak perempuannya. Lebih mengerikan, ibu terpaksa berpisah dengan 2 anaknya yang ditinggalkan di rumah anak yatim sejak kecil. Ini demi menjaga anak bongsu Siti Nur Maisara yang mengidap penyakit dikenali cystic fibrosis sejak berumur 2 bulan. Dia terlampau rindu ibu tu. Dengan masa aku hidup lah dengan adik dia. Masa tu adik dia darjah 1. Dia masa tu darjah 4, darjah 5. Macam tu lah. Dia jumpa anak-anak, dia peluk ibu. Dia kata dia tak nak duduk mana yatim, nak duduk dengan ibu. Ibu cakap tak boleh duduk dengan ibu sebab ibu jaga adik kan kat hospital. Setelah hampir 16 tahun bertarung dengan penyakit genetik itu, 23 April lalu, Siti Nur Maisara menghembuskan nafas terakhir di samping ibu. Nafas dia perlahan je. Dia pergi dengan tenang kan. Ibu kata adik nak pergi pergi dengan tenang. Jangan tunggu ayah. Terus dia meninggal. Dia panggil doktor. Cakap, misi-misi kat situ ada. Cakap, kenapa tangan anak jadi biru kan? Dia kata, anak dah tak ada dah. Satu demi satu dugaan menimpa apabila ibu disahkan pula mengidap penyakit kanser Mac tahun lalu. 2 anaknya yang meningkat dewasa kini tinggal bersamanya. Tumpuannya kini hanya satu, menyempurnakan tanggungjawab sebagai ibu sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Nama saya Faiz Zafran. Nama Taira. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada mama kami. I love you mama. Terima kasih. Thank you. Hai Ibu pada semua. Ibu tak? Hai, nama saya Naira Nazira. Nama saya Raisa Rehana. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu kami, Nur Hasniza. I love you Ibu. Bye. Bersua kembali, Badan Bahasa Sabah Bahasa komited mahu menjadikan negeri itu sebagai dataran sastra dan budaya di rantau ini. Usaha itu selari dengan kerjasama peringkat awal yang terjalin dengan beberapa badan penulis di ASEAN, antaranya Indonesia, Brunei, Thailand dan Singapura. Menurut pengerusi bahasa, Datuk Jasni, idea ini tercetus ketika penganjuran Festival Penulis Sabah dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kerajaan Negeri Sabah. Kriteria memilih penerima anugerah itu termasuklah sumbangan tokoh kepada sastra dan karya yang mengetengahkan tema mempromosikan hubungan dua hala, serta hal-hal yang mengangkat diplomasi antara negara ASEAN. Majlis penutupan Festival Penulis Sabah edisi ke-10 itu dijangka diadakan di Pitas dari 25 hingga 27 Jun ini. Ia turut diisi dengan seminar bagi membincangkan karya-karya penulis Sabah. Antara yang akan membentangkan kertas kerja pada seminar itu ialah penerima Sea Right Award 2012 SM Zakir dan pensyarah Universiti Melaya Dr. Muhammad Saleh Rahmat.
Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK dengan kerjasama Kerajaan Sarawak dalam usaha mengangkat Bandaraya Kuching untuk diiktiraf dalam Jaringan Bandar Kreatif UNESCO UCCN di bawah kategori gastronomi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata UCCN adalah inisiatif yang diperkenalkan UNESCO pada tahun 2004 dan dengan objektif utama memupuk inovasi dan kreativiti sebagai pemacu ke arah pembangunan bandaraya lestari. Tambah Datuk Seri Nancy, terdapat 7 kategori utama bandar kreatif yang telah digariskan oleh UNESCO, iaitu ilmu dan kesusasteraan, filem, muzik, reka bentuk, kraf dan seni tradisional, gastronomi serta seni media. Hasrat Malaysia mencalonkan Kuching sebagai salah satu bandaraya kreatif adalah usaha yang pragmatik dan akan memberi impak positif terhadap pembangunan sosioekonomi tempatan. Kepelbagaian, menu warisan dan hidangan berasaskan etnik menjadikan Kuching pilihan utama untuk diangkat sebagai bandaraya kreatif kategori gastronomi. Kekayaan biodiversiti Kuching yang mempunyai pelbagai tumbuhan herba juga boleh dijadikan sebagai sumber makanan. Datuk Seri Nancy turut memaklumkan MOTAK bersetuju memperuntukkan RM5 juta untuk menaik taraf infrastruktur di Kampung Budaya Sarawak. Meskipun berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ia tidak merencatkan semangat pasangan suami isteri untuk kembali menghidupkan tradisi bertanjak pada musim perayaan kali ini, menghasilkan 50 tanjak serta busana Melayu setiap malam untuk dijual. Hasil tangan pecinta seni busana Melayu itu menjadi tarikan pengunjung di Bazar Ramadan Jalan Taiping Kelang, Selangor. Menurut Dr. Noriza Abdul Aziz, trend memakai tanjak dilihat semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya anak muda beberapa tahun kebelakangan ini. Justru dia dan suaminya Dr. Abdul Rahman Tan mahu mengambil kesempatan ini lebih-lebih lagi ketika ia masih mendapat sambutan untuk digayakan ketika Aidilfitri meskipun negara dilanda pandemik COVID-19. Walaupun kita hari ini bermula PKP seluruh daerah Kelang, tapi sambutan masih dalam keadaan baiklah, alhamdulillah. Walaupun cuaca tak menentu, kita orang-orang kita tetap cari jugalah, terutama busana-busana Melayu ni tanjak. Mereka nak sambut Aidilfitri dan suasana riang walaupun tak dapat beraya dengan ibu bapa di kampung. Saya ucapkan kepada terima kasih kepada PPT Kelang yang mana beri peluang kepada kami untuk berniaga walaupun dalam PKP. Kita tak sangka apa yang terjadi sekarang ni, sebab apa benda ni tiba-tiba ya. Betul tak? Kemudian awal macam mana sambutan yang kami terima, alhamdulillah. Satu hari tak kurang daripada 20. Nombor satu yang minta ada tanjak warna hitam. Dan tanjak sokit adalah saya mahu ada spare bukan 300 tanjak. Siapa yang kami minta, siapa yang berkenan yang mendapatkan tanjak kami boleh datang. Pelbagai corak dan jenis tanjak yang dihasilkan diperbuat daripada kain songket, pelekat dan cotton dengan harga yang menarik dan mampu milik. Antara koleksi tanjak yang dihasilkan ialah tanjak kerasi, tuk berus, semangat bugis, mahkota alam dan tikam seladang. Roket Long March 5B milik China memasuki atmosfera bumi pada jam 10.24 pagi tadi waktu tempatan dan berkecai di Lautan Hindi. Jurucakap Pejabat Kejuruteraan Angkasa China dipetik berkata, serpihan dari roket terbabit dilaporkan terbakar dan musnah apabila memasuki atmosfera bumi sebelum gugur berhampiran Kepulauan Maldives. Terdahulu, Beijing percaya kesan kerosakan daripada segmen roketnya yang gugur ke bumi tidak memberi impak yang besar. Sebelum ini, data ketenteraan Amerika Syarikat Space Track menjangkakan segmen roket itu memasuki atmosfera pada jam 2.11 pagi di Mediterranean. Long March 5B yang dilancarkan China pada 29 April lalu membawa modul pertama stesen angkasa lepas kekal milik negara itu. Ia bakal disusuli 10 lagi misi pelancaran roket bagi melengkapi penubuhan stesen angkasa berkenaan. Kalau duduk di dalam surau, ingat-ingatlah membaca kitab. Kalau duduk bersenda gurau, ingat-ingat tersalah cakap.
Laporan sukan, skuad powerlifting terus mengharumkan nama Malaysia di kejohanan powerlifting Piala Dunia Bangkok selepas pencapaian unggul Boni Banyau Gastin dan Bibiana Ahmad dengan 2 lakaran emas Jumaat lalu. Giliran Nicodemus Monggoy Moses pula meraih emas ketiga dalam kategori 88 kg pada hari terakhir semalam. Keseluruhannya 3 emas dan 2 gangsa berjaya dibawa pulang skuad negara. 7 acara berlangsung di hari ketiga Piala Dunia Para Powerlifting. Dalam kategori 88 kg, Nicodemus Monggoy Moses mempamer prestasi cemerlang dengan berjaya mengangkat 180 kg, 185 kg dan 190 kg dalam 3 percubaan. Sekaligus dikalungkan pingat emas. Seorang lagi wakil negara bertanding dalam kategori 97 kg iaitu Muhammad Syahmil Muhammad Saad. 2 angkatan pertama iaitu 140 dan 145 kg berjaya dilakukannya sebelum percubaan terakhir 150 kg tidak berhasil. Catatan kedua itu bagaimanapun memadai buatnya untuk meraih gangsa. Pingat terakhir diraih kontijen negara menerusi Wan Nur Azri Wan Azman. Bertanding dalam kategori 107 kg bersama 3 lagi pesaing, percubaan kedua seberat 165 kg membolehkannya melakukan catatan terbaik peribadi serta memenangi pingat gangsa. Wakil wanita negara Nur Fariza Murtaza yang beraksi dalam acara 86 kg pula mendapat tempat kedua. Tetapi berjaya mencatat catatan baharu peribadi dengan angkatan 95 kg. Selepas badminton terbuka Malaysia terpaksa ditunda, kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah yang sepatutnya berlangsung Jun depan juga sekali lagi terpaksa dibatalkan gara-gara penularan COVID-19 yang kembali meningkat. Pembatalan itu diumumkan Konfederasi Hoki Malaysia KHM selepas mendapat perkenan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Pada sesi mesyuarat ahli lembaga eksekutif KHM yang diadakan secara dalam talian, Presiden Datuk Seri Subhan Kamal menjelaskan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah telah menitahkan kepada Presiden Persatuan Hoki Perak Muhammad Sayuti Abdul Samad untuk membatalkan kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah tahun ini. KHM berharap kejohanan yang saban tahun diadakan di Ipoh Perak itu akan kembali dianjurkan pada April tahun hadapan. Namun jika keadaan bertambah baik selepas ini, Badan Induk Kebangsaan itu tidak menolak hasrat untuk mengadakan kejohanan jemputan hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, KHM akan mendapatkan penjelasan daripada Persekutuan Hoki Asia AHF berhubung peraturan had umur pemain jika Piala Remaja Asia di Dhaka, Bangladesh ditangguhkan untuk satu tempoh yang lama. Skuad hoki remaja kebangsaan sepatutnya berlepas ke Afrika Selatan Jun nanti sebagai persediaan menghadapi Piala Remaja Asia. Namun KHM menasihati skuad kendalian Wallace Tan itu menangguhkan perjalanan dan terus menjalani latihan di ibu negara. Keleta Sibulus yang tak kurang hebat melaram sempena Aidilfitri mengakhiri buletin didik. Pakaian tradisional yang dihasilkan khas buat kucing itu diusahakan syarikat tempatan Miao Ku Trading. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan selamat malam.